Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami iaitu Dr. Nik Yusri Musa. Saya Hasmidah binti Matusin bernombor metrik H19A0141 mewakili pembentangan kumpulan kami yang bertajuk Tahap Kesihatan Mental dalam kalangan pelajar di universiti. Dan selebihnya, isu-isu akan dikupas oleh ahli kumpulan saya yang lain. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noliana Atika Syarmizan dan nombor metrik saya H19A0555. Saya akan menerangkan punca berlakunya tahap kesihatan mental di kalangan universiti. Punca pertama adalah masalah keluarga. Konflik keluarga menyebabkan tekanan dalam hubungan di antara ahli keluarga. Hubungan keluarga yang tegang dan tidak berkualiti boleh mempengaruhi perkembangan seseorang, terutama pelajar. Hal ini demikian kerana institusi keluarga merupakan institusi yang terpenting dalam proses pembentukan individu yang sihat dari segi mental dan fizikal. Punca kedua adalah tekanan hidup. Stres juga disebabkan oleh masalah kewangan yang biasa dialami oleh pelajar di alam universiti. Sumber kewangan merupakan aset penting bagi seseorang pelajar dalam menuntut ilmu dan melanjutkan pelajaran. Yang kedua, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar. Masalah berlaku apabila gaya pembelajaran pelajar tidak dapat disesuaikan dengan aktiviti dan gaya pengajaran pensyarah. Akibatnya pelajar menjadi bosan dan tidak menumpukan perhatian, menyebabkan mereka gagal mendapat markah tinggi dalam peperiksaan, kurang berminat pada subjek tertentu dan seterusnya berputus asa. Punca yang ketiga, media dan internet. Masalah kemudahan seperti internet wifi ia mungkin disebabkan server agak lembab dan kemudahan ini adalah terhad. Kemudahan internet terutama dalam pembelajaran adalah sangat penting pada masa kini. Ini kerana maklumat yang disediakan di dalam internet adalah tidak terhad pada teks semata-mata. Yang kedua, gangguan oleh orang tidak dikenali menyebabkan berlakunya jenayah dalam talian. Menyedari penggunaan dan tingkah laku mereka di internet dan bahaya mempunyai akses internet yang tidak terkawal, ia mungkin membantu untuk menekan bertanggungjawab untuk meminimumkan akibat yang tidak diingini ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haikal bin Mak Yaakob dan nombor metrik saya adalah H19A0297. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah mengatasi berlakunya tahap kesihatan mental di kalangan pelajar universiti. Yang pertama adalah amalan gaya hidup sihat. Okey, pelajar haruslah makan makanan yang sihat dan seimbang. Selain itu, mereka haruslah melakukan senaman minimum 2 kali seminggu. Sebagai contoh, berjogging, menaiki basikal dan berjalan-jalan di kawasan taman. Yang kedua adalah mendapatkan tidur yang cukup. Memilih rutin tidur yang tepat dan rehat yang betul. Hal ini kerana cara terbaik untuk merehatkan fizikal dan mental adalah dengan tidur yang cukup. Selain itu, menguruskan diri seperti mandi dan solat sebelum tidur dapat membantu tubuh berasa lebih segar. Okey, kita teruskan kepada langkah yang ketiga, iaitu jangan menyendiri. Mengasingkan diri semasa berada dalam keadaan stres atau tertekan bukanlah sesuatu jalan yang betul. Anda perlu mencari seseorang untuk meluahkan perasaan atau berkongsi cerita kepada mereka. Jika anda tidak mempunyai kenalan yang rapat, berbincanglah dengan penyelia atau khidmat kaunseling pelajar. Cara tidak langsung dapat memikirkan jalan penyelesaian yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazmina binti Hashim, bernombor metrik H19A0396. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian. Daripada tajuk yang kami dapatkan iaitu
iaitu tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Sumber yang digunakan bagi mengenal pasti punca dan cadangan penyelesaian. Sumber yang digunakan adalah pembacaan dari segi surat khabar, buku dan internet. Punca berlakunya masalah mental di kalangan pelajar universiti adalah tekanan hidup, media dan internet. Tekanan hidup terdiri daripada masalah kewangan iaitu stres. Juga disebabkan oleh masalah kewangan yang biasa dialami oleh pelajar di alam universiti, termasuklah kesempitan hidup. Media dan internet pula adalah gangguan oleh orang yang tidak dikenali menyebabkan berlakunya jenayah dalam talian. Seterusnya adalah kebolehpercayaan sumber dan kaedah perolehan ilmu. Kaedah perolehan ilmu yang digunakan adalah kaedah induktif, iaitu penalaran dari kes-kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum. Dalam erti kata lain, kaedah induktif ini adalah kaedah pemerhatian khusus yang dilakukan dengan mengumpul dan menganalisis data dan kemudiannya membina teori untuk menjelaskan penemuannya. Yang pertama, kami telah membuat penelitian terlebih dahulu sebelum mengambilnya sebagai bahan rujukan. Maklumat dan informasi yang diperoleh tidak diambil sewenang-wenangnya. Hal ini kerana kami telah membuat pembacaan terlebih dahulu sebelum mengambil maklumat-maklumat tersebut untuk menyiapkan tugasan kami. Kami juga telah meneliti laman-laman sesawang sama ada ia sesuai mahupun tidak untuk dijadikan bahan rujukan kami. Yang kedua, maklumat yang diambil kebanyakannya dari sumber yang sahih dan terkini di mana kebanyakan maklumat yang diambil adalah dari blog-blog yang sahih dan juga jurnal ilmiah yang terkini. Kami mengelakkan diri daripada mengambil maklumat daripada blog-blog yang kami kurang yakin akan kesahihannya. Yang ketiga, kami mengambil maklumat dan informasi daripada laman web rasmi institusi perubatan dan blog daripada doktor-doktor pakar. Justifikasi dan rasional mengapa sumber dan kaedah digunakan untuk mengenal pasti tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Kaedah yang digunakan dalam kes ini ialah kaedah induktif. Kaedah induktif ialah kaedah yang menerapkan penalaran dari kes-kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum. Kaedah ini adalah kaedah pemerhatian khusus yang dilakukan dengan mengumpul dan menganalisis data, kemudiannya membina teori untuk menjelaskan fenomenanya. Secara rasionalnya, pendekatan ini menggunakan kaedah pencarian atau penemuan discovery method yang melibatkan proses pemerhatian, mengkaji dan menganalisis tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti dan kemudian membuat satu kesimpulan umum daripada data-data yang diperolehi dari tahap kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Tahap kesihatan mental pelajar universiti merupakan isu penting kerana ia berkait rapat dengan prestasi akademik dan juga kebajikan mereka secara keseluruhan. Prestasi akademik merupakan salah satu signal kepada produktiviti seseorang pelajar dan individu yang berproduktiviti tinggi adalah aset penting kepada pembangunan negara. Secara rasionalnya, melalui kaedah induktif ini dapat dilihat bahawa pelajar wanita merupakan golongan yang mudah terdedah kepada stres dalam melaksanakan tanggungjawab dan peranan mereka di universiti. Walaupun tahap stres dalam kalangan ini adalah sederhana, namun usaha-usaha perlu dilakukan oleh pelbagai pihak di universiti bagi memastikan tahap stres pelajar adalah terkawal serta mampu menguruskan pembelajaran di universiti secara efektif. Kesihatan mental bukanlah penyakit berjangkit dan melibatkan kehilangan nyawa, namun masyarakat sering terlupa bahawa masalah kesihatan mental melibatkan bebanan emosi dan bebanan tanggungjawab oleh keluarga pesakit. Pengetahuan mengenai kesihatan mental dalam masyarakat tidaklah seperti pengetahuan tentang penyakit-penyakit yang berbahaya. Hal ini kerana kempen-kempen di media massa
adalah mengenai pengetahuan mengenai penyakit-penyakit yang berbahaya dan bukanlah penyakit kesihatan mental. Oleh sebab itu, masyarakat perlu memainkan peranan yang besar untuk membantu para pelajar universiti mengatasi masalah kesihatan mental. Oleh yang demikian, banyak program yang perlu dilaksanakan untuk mempertingkatkan pengetahuan belia terhadap penyakit mental. Seterusnya adalah diharapkan pihak berkenaan dapat merancang dan melaksanakan program yang bersesuaian secara berterusan khususnya kepada pelajar universiti yang memerlukan bimbingan mengenai pengurusan stres secara praktikal dan berkesan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.